Hopefully semua dah bersedia untuk sambungan. Harap-harapnya kita dapatlah habiskannya hari ini. Harap-harap. Okey, nampak macam banyak lagi kan. Okey. So kita lihat di sini ya. Nasionalisme sebenarnya daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dah ada. Okey, iaitu perjuangan semasa nasionalisme dulu ya, iaitu perjuangan bangsa untuk hadapi ancaman luar. Oh ya ke? I see. Okey. Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Mahmud Shah. Kedua-dua ini, okay, especially Sultan Mahmud Shah telah berusaha dapatkan kembali Melaka dan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis, namun pada akhirnya ianya gagal. Okey, bermakna itu apa? Perjuangan nasionalisme. Okey. Dan kemudian seperti juga kita pernah belajar tentang perjuangan Sultan Kedah di mana Sultan Abdullah Kiram Shah menentang SHTI untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang yang telah diambil secara tipu muslihat oleh Francis Light, dan ini kita belajar dalam bab 2 tingkatan 3 tahun lepas. Masih ingat lagi? Masih ingat lagi kan? Okey. So itu tandanya apa? Itu tandanya nasionalisme, semangat cintakan negara. Begitu juga kemudian kalau kita lihat perjuangan pemimpin-pemimpin tempatan kemudian ya bila British datang seperti Dor Said, Datuk Maharaja Lela, Pandak Lam, Datuk Bahaman, Rentap, Mat Saleh, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong. Ini pun kamu belajar ketika bab yang ketujuh tingkatan 3 tahun lepas, tentang kebangkitan tokoh-tokoh tempatan tu kan. Ini juga sebenarnya adalah nasionalisme. Cuma nasionalisme itu dia bersifat setempat. Apa maksud setempat? Maknanya dia ikut tempat. Contoh, Dol Said dia menentang British di mana? Di Nanning. Kalau Datuk Maharaja Lela di mana? Di negeri Perak. Pandak Lam, Datuk Baham dengan Pandak Lam Datuk Bahaman itu di Pahang, Rentap di Sarawak, Mat Saleh di Sabah, Tok Janggut di Kelantan, Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. So dia bersifat setempat dan mereka berjuang untuk menuntut kebebasan daripada ancaman-ancaman luar, especially ancaman-ancaman British. Dan usaha mereka untuk mendaulatkan wilayah ya, dan kesedaran awal ini mendapat reaksi dan tindak balas. Kalau kita lihat reaksi dan tindak balas keras dari penjajah, di mana penjajah pada waktu itu iaitu British telah menghantar tentera-tentera untuk mengalahkan tokoh-tokoh tempatan itu. Alright. Kemudian diteruskan lagi selepas tokoh-tokoh tu ada lagi tak? Ada, iaitu gerakan Islah. Seperti mana yang kita belajar dalam bab ini, pada awal bab ini, gerakan Islah yang datang daripada Timur Tengah dan juga gerakan Pan-Islamism kan. Perjuangan tokoh agama sejak awal abad 20. Okay, so dah ada exam dah. Alright. Dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syed Sheikh Al-Hadi. Banyak tokoh. Banyak tokoh. Ini gerakan Islah. Yang itu yang kaum muda tu. Kemudian penulisan kreatif dan akhbar. Okey, kalau akhbar kamu kena ingat iaitu Zainal Abidin Ahmad ataupun nama pendeknya Za'bar, kemudian Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainun Munshi Sulaiman iaitu Ibu Zain dan juga Fatimah Yaakob. Baik, Afif tanya, kena hafal semua ke? Tidak. Okey, tidak semestinya. Kamu boleh ambil satu atau dua sebagai contoh. Sebagai contoh. Tak perlu ingat semua. Kena ambil satu dua. Contohnya, kalau macam cikgu kan, cikgu akan ambil gerakan Islah, ingat nama Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin. Kalau penulisan kreatif dan akhbar, Za'bar. Ataupun Abdul Rahim Kajai. Mana-mana pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa sesuai dan senang nak ingat. Itu cara dia. Baik. Kemudian, selepas adanya akhbar di tanah Melayu ni apa semua, ada juga pertubuhan-pertubuhan sosioekonomi. Contohnya,
golongan-golongan yang berpendidikan Inggeris dan Melayu seperti siapa tahu? Iaitu Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam dan juga Burhanuddin Al-Helmi. Mereka ni selalu mengkritik penjajah. Sebab apa? Untuk menyedarkan masyarakat tentang apa tahu? Tentang penjajahan yang telah dilakukan oleh British. Walaupun hadapi kekangan keuangan, halangan undang-undang dan pengawasan ketat pemerintah, perjuangan itu terus diteruskan dan ini bertujuan untuk menyedarkan masyarakat. Itu nampak kesedaran nasionalisme. Dan kesedaran nasionalisme ni telah lama wujud. Sama ada daripada sultan ke pembesar ke tokoh agama, semua telah ada semangat cinta akan negara yang dizahirkan, yang dinyatakan dalam pelbagai bentuk seperti gerakan secara terbuka, gerakan setempat, melalui penulisan dan persatuan bagi mempengaruhi masyarakat. Baik, seperti mana kalau kita lihat, kalau macam sekarang cikgu, ada lagi nasionalism. Sebenarnya, kalau ikutkan zaman sekarang ada lagi. Tetapi dalam bentuk perjuangan yang berbeza. Contohnya, lately ni cikgu tengok ramai yang berjuang, ada sekelompok yang berjuang tentang menentang pengambilan vaksin. COVID vaksin itu. Jadi mereka menentang. Kerana apa? Kerana bagi mereka COVID vaksin itu adalah tidak, kita katakan sebagai tidak pasti lagi dan tidak terbukti keberkesanannya. So kenapa kita perlu ambil? Itu banyak. Begitu juga kalau kita lihat ada juga yang membantah kerana bilangan kematian hanyalah 1,000 ataupun 1,200 atau 1,100. Yang infected sampai 265,000. Jadi mereka kata apa? Sebenarnya tak perlu untuk risau tentang COVID kerana bagi mereka ini adalah sesuatu wabak yang kita kena terima menjadi sebahagian dalam kehidupan kita. Jadi itu perjuangan-perjuangan yang kita dengar pada baru-baru inilah kan. Jadi di manakah anda sama ada nak menyokong pengambilan vaksin atau tidak? It's up to you. Tepuk dada, tanya selera. Right. Baik. Kemudian kita lihat Zainal Abidin Ahmad, inilah ada tokoh dia. Beliau ni Za'bah, beliau ni adalah pendeta. Pendeta ni maknanya orang yang mahir dalam bahasa dan beliau memiliki ijazah kehormat semua dan beliau memajukan bahasa Melayu dan aktif beliau banyak menyumbang tenaga. Tidak. Sebenarnya pengambilan vaksin itu adalah bebas dan juga adalah kita katakan tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan sebenarnya. Baik. Baik, kita lihat sunat. Peranan Za'bah iaitu menyumbang tenaga dan fikiran untuk berbakti kepada masyarakat Melayu dan Islam, menyedarkan masyarakat tentang kolonialisme dan imperialisme. Ada lagi isme-isme yang kamu belajar. Kolonialisme ni maknanya apa? Penjajahan. Imperialisme iaitu dasar menakluk negara lain. Kira senang cerita kolonialisme dengan imperialisme ni samalah, penjajahan. Menyedarkan masyarakat tentang sebenarnya kita sedang dijajah pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat khidmat bakti dalam kegiatan sosial dan penulisan akhbar, majalah dan buku, dan beliau juga ada hubungan persahabatan dengan kaum muda seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi serta tokoh-tokoh luar negara seperti Rashid Rida. Dan beliau banyak menghasilkan rencana dalam utusan Melayu, lembaga Melayu dan majalah guru yang mengandungi pemikiran Za'bah yang menyentuh tentang soal politik, ekonomi dan sosial orang Melayu. Dan beliau sendiri telah menguasai bahasa Inggeris dan bahasa Arab dengan rencana tentang Islam. Dalam majalah The Muslim di Singapura dan Islamic Review London. Beliau bertugas di Biro Penterjemahan Maktab Perguruan Sultan Idris, menerbitkan buku dalam bidang bahasa serta Nahu. Nahu ni kalau kamu nak tahu, Nahu ni sebenarnya adalah
kita kata sebagai tata bahasa lah. Nahu ni tata bahasa. Ya. Dan kamus serta novel. Mengambil peluang kemukakan pemikiran kritikannya terhadap penjajah dan semasa menjadi ketua Jabatan Pengajian Melayu di Singapura, Pengajian Melayu di Singapura, Za'abah berhasrat untuk melihat wujudnya universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan akhirnya hasratnya tercapai apabila UKM ditubuhkan pada 1970. UKM mana? UKM di Bangi lah. Ni kalau sebut di Bangi ni, Afiq dengan Afif ni melompat-lompat lah. Sebab tu tempat dia. Kan? UKM tu di Bangi. Camp buka ke? Ya. Yeah. Apa dia? Camp tak buka kan? Jangan cikgu tahu. Apa UKM tak buka? Buka lah. Buka je. Okay. So, cita-citanya melihat rakyat memainkan peranan dalam penubuhan institusi pengajian tinggi telah menjadi kenyataan. Itu Za'abah. Dan itulah perkembangan kebangkitan nasionalisme di Malaysia. So, kalau kita lihat, bermula dengan apakah sebab kemunculan gerakan nasionalisme di Malaysia ni? Faktor utama, sebab utama kenapa ada kebangkitan nasionalisme ni iaitu peranan agama sendirilah. Sebab pelajar-pelajar yang belajar di Mesir dulu tu terdedah dengan gerakan Islah. Gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamism yang terdapat di Timur Tengah tu, yang dipimpin oleh Said Jamaluddin Al-Afghani, Said Muhammad Abduh, dan juga Rashid Rida. Gerakan Islah ini, apa gerakan Islah ni cikgu? Gerakan Islah inilah gerakan yang menyuruh umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenar, berpandukan Quran dan juga hadis. Ini peranan agama. Dan peranan ini telah dibawa, faktor ini telah dibawa sampai ke tanah Melayu. Jadi timbullah rasa macam apa? Kalau kita berkorban untuk negara, kalau kita berjuang untuk negara, kita akan mati syahid, insya-Allah. Jadi itu. Kemudian, penulisan-penulisan kreatif. Yang kedua, faktor tercetusnya kebangkitan nasionalisme di tanah Melayu ni iaitu penulisan kreatif lah. Penulisan kreatif ni maknanya apa tahu? Penulisan-penulisan sastra seperti novel, cerpen, puisi. Ini digunakan untuk mengungkap apa? Keperitan hidup bangsa yang dijajah dan penderitaan rakyat. Dan kalau kamu nak tahu, puisi-puisi ni sebenarnya sampai sekarang menjadi satu alat untuk apa? Untuk menyampaikan masalah-masalah rakyat. Tapi zaman sekarang lagu-lagu semua cinta. Semua cinta, cinta, cinta. Tapi sebenarnya tahun-tahun dulu, tahun 70-an, 80-an, banyak cerita pasal rakyat. Lagu macam apa tahu? Lagu macam lagu Express Rakyat. Pernah dengar tak? Kau pernah dengar lagu Express Rakyat? Pernah dengar tak lagu Express Rakyat? Lagu cerita pasal apa tahu? Lagu cerita pasal pengalaman dia naik kereta api. Kereta api tu nama Express Rakyat. Dia nak balik kampung. Tak payahlah. Tak payahlah. Tapi memang lagu tu sedap. Express Rakyat, kemudian cerita pasal nelayan, balada seorang nelayan. Cikgu nyanyilah sikit lagu tu. Tak. Okey. Kalau nak nanti, kalau sempat nanti kita tengok lagu-lagu tu kalau sempat lah kita nak tengok lagu-lagu tu. Lagu yang dapat menaikkan semangat-semangat rakyat bagi memahami realiti hidup dijajah. Sekarang ni semua asyik cinta, cinta, cinta. Putus cinta, cinta, putus cinta, cinta, putus cinta. Menyampah. Buatlah lagu lain. Contohnya lagu bagaimana, lagu macam mana seronoknya belajar sejarah. Kan? Oh, dah ada dah dulu semasa di sekolah. Oh, tu pendek sangat. Tak apalah. Okay. Kemudian, alright. Kemudian ada juga buku-buku seperti Melur Kuala Lumpur. Lagu macam ni macam tu. Boleh. Ada. Ni lagu apa yang budak flat bangun, budak flat bangun. Itu okeylah. Itu maknanya menggambarkan kisah
budak-budak flat untuk bangun. Okey. So itu contoh menyampaikan masalah rakyat dalam bentuk puisi. Tu betul lah tu. Kan. Baik. Dah tu budak banglo tidur. Budak banglo apanya? Budak banglo korang tanya Nafi. Nafi budak banglo duduk diam-diam. Tanya Nafi. Okey. Seterusnya kita lihat tukar. Alright, thank you. Baik. Kita lihat Melo Kuala Lumpur. Kan. Bawah jambatan jangan lupa. Bawah jambatan bangun, bawah jambatan bangun. Boleh Boleh lah jalan. Okey. Baik. Kemudian Melo Kuala Lumpur. Kemudian cerita Awang Putat. Abdul Rahim Kajai. Putera Gunung Tahan dan Anak Mat Lela Gila. Itu nama-nama novel tau. Nama novel tau. Melo Kuala Lumpur, cerita Awang Putat, Putera Gunung Tahan, Anak Mat Lela Gila. Apa kisah dia? Kisah dia sebenarnya cerita pasal apa? Dia menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan nikmatnya kebebasan. Nampak? Anak Mak Lela Gila ni yalah, nanti kamu bacalah kisah dia. Anak Mak Lela Gila ni adalah seorang pejuang lah. Seorang pejuang. Nanti kamu baca. Bagus cerita-cerita macam ni. Kemudian zaman dulu juga adanya media cetak. Dia gila ke? Tak, dia tak gila. Kan, dia tak gila. Okey, rasanya dalam pembelajaran dalam pembelajaran cikgu rasa kan, kalau nak dikategorikan antara guru yang gila, cikgu rasa cikgu lah guru yang gila tu. Kan. Kalau dalam pendidikan lah. Sebab cikgu tak rasa kamu jumpa guru yang segila macam ni kan. Pakai tajak lah, tak apa-apa lah. Macam tu lah. Okey. Baik. Okey. Kita sambung. Okey. Media cetak, akhbar dan majalah menyalurkan maklumat dan penyebar berita. Oh ya ke? Okey. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Azrina kan. Jadi yalah, orang kata apa, rare lah sikit kan Azrina kan. Cik guru-guru semua kan pakai baju kemas-kemas, lepas tu nanti kan. Okey, dah sedia semua. Baik, dah sedia ya. Okey, tolong buka buku teks, textbook ya. Buku teks muka surat 48. Okey, buka sekarang. Cikgu nak tengok, buka sekarang semua. Buka kamera on. Tolong on kamera. Tak on kamera, cikgu kick. Okey, ya, auto tidur. Tepatnya cikgu ya. Cikgu mana ni? Cikgu luar lah kan. Tak on kamera, cikgu kick. Kan. Okey, baik. Itu kalau sekolah menengah tak apa. Korang pernah tengok sekolah rendah? Ya Allah, sekolah rendah lagi lah kan. Lagi. Okey. Dah. Okey, dah siap homework dah. Jangan macam tu. Cikgu tak suka. Amboi. Okey. Okey. Pandai je. Okey. Dah kita sambung. Jangan macam tu, macam ni. Okey, ya ampun. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Kita cerita orang dewasa lah kan. Kita ajar sejarah, kita cerita orang dewasa. Okey, korang tahu tak media cetak dulu? Dulu mana ada internet dia? Tak ada internet. Sebab dia ada. Oh ya ke? Okey. Dulu tak ada internet. Jadi diorang guna media cetak. Semua surat khabar, majalah, diorang guna semua tu untuk apa? Sebarkan ideologi. Tulis dalam tu cerita pasal nasionalisme. Contohnya apa tahu? Akhbar Jawi Peranakan. Jawi Peranakan. Di mana mereka menegur campur tangan British dalam agama Islam di Singapura dan juga isu bahasa Melayu. Sebenarnya British ni kalau kita lihat sampai satu tahap kita bayar zakat, tapi bayar zakat atas nama Gubernur British. Apakah hal? Nampak tak? Maknanya kita bayar zakat sepatutnya diserahkan pada Sultan dan Sultan akan gunakan untuk kebajikan rakyat. Tapi British yang ambil, Gubernur British pula. Itu sudah melampau. Itu antara contoh campur tangan British dalam agama Islam.
Itu memang melampau. Nampak? Kemudian juga adanya sekolah Melayu, bahan pembacaan di sekolah Melayu, dan juga ada akhbar seperti apa tahu? Al-Imam, Neraca, Pengasuh, yang ini memuatkan idea-idea pembaharuan. Dan juga jangan lupa Fajar Sarawak. Ini di Sarawak. Kalau Fajar Sarawak maknanya di negeri Sarawak, iaitu akhbar ini diterajui intelek Melayu. Yang akhbar ni buat apa tahu? Mengkritik dasar Brooke yang abaikan hak dan kepentingan Bumi Putera Sarawak. Memang, bayangkanlah Brooke telah memerintah di Sarawak daripada 1841 hingga 1941. 100 tahun. Tapi hak-hak orang Iban, Kadazan semua diabaikan. Mau taknya dia marah? Marahlah. Kan? Jadi itu dia kritik melalui surat khabar seperti Fajar Sarawak. Kemudian, begitu juga sistem pendidikan di Tanah Melayu ya. Pendidikan moden Islam seperti madrasah. Ini yang meniupkan semangat pelajar pada awal abad ke-20. Seperti apa tahu? Ada wujudnya madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah agama ya. Seperti Madrasah Al-Atas, Johor Bahru. Kemudian juga kita ada Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang, Madrasah Al-Idrisiyah di Kuala Kangsar. Mereka ini menerima idea nasionalisme, menerima idea untuk kebangkitan semangat cintakan negara melalui kunjungan ulama-ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pelajar-pelajar dari Mesir. Begitu juga Raffles Institution di Singapura. Okey, untuk cikgu nak tanyalah, apakah nama penuh Raffles ni sebenarnya? Siapa ingat? Apa nama penuh Raffles kat sini? Stanford. Ya, nama penuh dia adalah Stanford Raffles. Okey, siapakah Stanford Raffles? Stanford Raffles. Siapa? Siapa dia? Dia residen untuk Singapura. Dia sebenarnya adalah yang memulakan perjanjian dengan Temenggung Abdul Rahman untuk mengambil Singapura yang kamu belajar dalam bab 2 tingkatan 3 tahun lepas. Nampak tak? Ingat lagi kan? Bagus. Ini kalau korang bawa semua ni, maklumat ini sampai ke SPM, insya-Allah SPM kamu sejarah A. Sebut sejarah A lagi 2 hari lagi. Okey, dah subjek sejarah Besok dengan lusa. Lusa adalah subjek sejarah, paper 1 and paper 2 Aduh yai. Risau pula cikgu. Okey, baik. Kemudian Raffles Institution telah melahirkan golongan yang memimpin rakyat untuk menuntut hak bagi mendapatkan pendidikan. Okey, dalam banyak-banyak hak kalau kita lihat orang-orang kita dulu menuntut hak, iaitu hak apa? Hak berkuasa, hak untuk pungut cukai, hak untuk mentadbir daerah semua kan. Tapi lama kelamaan mereka sedar bahawa tuntutan hak itu hanya sementara. Lebih baik tuntut hak untuk dapatkan ilmu. Sebab dengan ilmu boleh diguna pakai sepanjang masa untuk mendapatkan kemerdekaan. Setuju tak? Contohnya macam ni. Kalau katakan mak bapak kamu orang kaya, contoh mak bapak kamu orang kaya, kemudian ada bisnesmu. Dia turunkan bisnes pada kamu. Kamu kata, tak payahlah belajar. Buat apa nak belajar? Mak bapak aku kaya. Boleh sponsor aku sampai aku besar dan aku tua, aku kahwin dan sampai bila-bila. Katakanlah macam tu. Adakah kamu yakin bahawa dengan hanya harta, kamu boleh hidup sepanjang masa? Okey. Tidak. Jawapannya tidak. Walaupun mak bapak tu yang kumpulkan harta, tapi bila turun kepada anak-anak yang tidak ada ilmu, duit tu akan cepat habis. Harta akan cepat habis. Sebab itu, harta yang paling baik adalah ilmu. Sebab apa? Kamu kaya ke, tak kaya ke, ilmu itu kamu boleh gunakan untuk kamu survive. Itu pentingnya ilmu. Duit ni semua sebenarnya tak penting. Yang penting ilmu untuk survive.
untuk hidup. Baru betul. Betul. Ya. Itu. Sebab itu penting untuk kamu belajar ya. Duit ni tisu je. Cik, duit ni tisu je. Okey. Baik. Macam salah je. Duit tu kertas pandai. Bila masa duit tu jadi tisu. Kan? Betul lah tu kan? Ya, kan? Kan cikgu bagi tahu. Kalau orang yang paling kaya, apakah contoh orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya dia buat apa? Yang betul-betul dia kaya. Cikgu ada bagi tahu kan? Nampak kekayaan dia. Tak. Solat Tak. subuh. Tak. Sedekah. Tak. Dia yang betul-betul kaya apa tahu? Bila dia keluar waktu malam, duit shilling 50 sen jatuh, dia bakar duit 50, cari 50 sen tu. Wah, itu betul kaya. Duit 50 sen jatuh, okey. Dia bakar duit RM50, cari duit shilling 50 sen. Mana tadi? Tu baru betul kaya. Itu baru betul kaya. Okey. Itu baru betul kaya. Okey. Baik. So, itulah contoh kan. Contoh. Apa 50,100? Belum nampak sungguh kan. Kaya lupa dunia tu. 5 tu kaya sikit. Okey. Baik. Contoh tak kaya ilmu. Yes, betul Rafizuddin. Itu contoh tak kaya ilmu. Alias bangang. Itulah dia. Alias bangang. Okey, baik. Kita sambung. Okey. Kita sambung. Okey, Maktab Melayu Kuala Kangsar. MCKK. Okey, kita lihat bangang detektor. Okey. So, pelajar didedahkan. Okey, di MCKK. Cikgu rasa ada tak pelajar kat sini yang MCKK? Ada tak ada? Hari tu ada sebenarnya. Okey, pelajar MCKK didedahkan dengan idea tokoh-tokoh falsafah Islam dan Barat yang memaparkan apa tahu? Iaitu kelemahan bangsa yang dijajah. Dan mendesak supaya British melakukan perubahan, dan SITC iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris. Betul. MCKK ni memang idola rugby betul. Okay. MCRH pembeda pula tu. Okey, SITC ataupun Maktab Perguruan Sultan Idris adalah medan ilmu untuk berbincang. Allah. Okey, ya. Ya, Khairul Nakib, MCU. Dan hasilkan karya nasionalisme untuk menyedarkan masyarakat. Kau kenapa Nakib? Tiba-tiba je kau kenapa ni? Apa masalah kau? Kau nak apa sebenarnya? Cuba kau cerita kau nak apa ni? Tiba-tiba je ni, kenapa? Kan? Kenapa? Apa cerita? Kan? Nak sepatu kelas baru nak puji. Okey. Tak. Ini sebab kamera ni dia high definition ataupun HD. Sebab tu nampak flawless sikit. Nampak flawless okey, baik. Okey. Dah jangan tertipu jangan tertipu. Okey. Kemudian kemunculan golongan-golongan intelektual. Kalau kamu jumpa perkataan golongan intelektual tu ialah golongan bijak pandai. Ni baru nak main-main sikit. Okey, baik. Terima kasih Nakib untuk pujian itu. Kan. Tapi rasanya cikgu rasa macam fitnah je. Kan. Tak baik tau kalau cakap cikgu handsome. Fitnah tu. Okey, baik. Lepasan Timur Tengah. Ayuk. Kemunculan golongan intelektual. Tak adalah tahap bodoh kan. Besya-besya je. Besya-besya. Okey. Lepasan Timur Tengah kalau kita lihat iaitu lepasan pendidikan Inggeris. Dan juga menggunakan akhbar persatuan yang bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat. Dan satu nama yang penting dalam kemunculan golongan intelektual iaitu golongan bijak pandai ni ialah Said Sheikh Al-Hadi. Oh ya ke? Tak boleh. Nanti kalau nampak muda sekarang susah. Susah. Kalau cukur semua ni sekarang, bersih-bersih sekarang susah nanti. Ramai pula yang minta PM nombor telefon. Tak payah. Okey. So kita lihat Abdul Kadir Adabi, okey, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan dan Muhammad Yunus Abdullah. Allah. Okey, Ustaz Ustaz Abu Bakar Muhammad Said, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Ibrahim Haji Yaakob. Ini adalah antara nama-nama yang
Ya, antara yang nama-nama yang daripada kelompok golongan intelektual ataupun golongan yang bijak pandai yang menyebabkan munculnya yang dikatakan sebagai kemunculan nasionalisme. Kemudian ada juga pengaruh-pengaruh luar. Orang kita ni memang kan kalau buat sorang-sorang memang tak ada, kita kata tak begitu bersemangat. Tapi bila tengok negara-negara luar, contohnya bila orang-orang tanah Melayu lihat berlakunya pan-Islamism di Empire Uthmaniyah, baru menyedarkan umat Islam supaya bersatu menentang ancaman. Barulah orang Melayu kata, kita kena tiru diorang. Kemudian gerakan Islah di Mesir, menggesa umat Islam buat pembaharuan progresif untuk menentang penjajah. Oh iyalah, kita kena menentang penjajah. Baru dapat terbuka minda dia. Kemudian berlaku perang Rusia-Jepun. Perang Rusia-Jepun ni penting sebab apa tahu? Jepun berjaya menewaskan Rusia. Dan ini paling hebat di mana orang-orang Melayu kata apa? Sedangkan Jepun negara pulau boleh kalahkan Rusia negara yang besar, ini kan pula kita, orang tanah Melayu, boleh kalahkan British. Tidak mustahil. Barulah dapat meniup semangat, kita nak menentang. Jadi itu pengaruh luar. Begitu juga revolusi Cina, di mana rakyat Cina tewaskan Manchuria yang kita belajar hari itu dan menubuhkan Republik Cina. Kemudian kita tengok Mahatma Gandhi di India yang kita dah belajar itu, menentang British tanpa kekerasan. So, orang Melayu kata apa? Mahatma Gandhi cuma melakukan mogok lapar je. Kan? Tak nak ikut apa yang disuruh oleh British. Itu sahaja pun berjaya mendapatkan kemerdekaan untuk India. Why not kita? Di situ ya. Baru kesedaran tu sampai. Perjuangan Jose Rizal di Filipina dan perjuangan Soekarno di Indonesia. Ini lagi menyemarakkan usaha menentang penjajah. Sebab orang Melayu kata apa? Di Filipina pun dah start dah perjuangan menentang Spanyol. Di Indonesia, Soekarno menentang Belanda. Kita ni apa lagi? Jom kita menentang British. Alang-alang satu dunia menentang, jom kita join satu dunia untuk menentang penjajah. Itulah datangnya kesedaran nasionalisme. Hebatlah. Itu. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan nasionalisme. So kita lihat perkembangan nasionalisme. Bagaimana nasionalisme ini telah berkembang di tanah Melayu, iaitu telah dipelopori ataupun telah dimulakan oleh golongan-golongan intelektual ataupun golongan-golongan bijak pandai. Iaitu menerusi ada penulisan lah, golongan guru, penulis, wartawan, kemudian wujudnya persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan. Inilah yang menyebabkan berlakunya semangat cinta akan negara. Penyanyi tak ada ke? Penyanyi tak ada. Penyanyi tak ada. Tapi penyanyi pun ada juga. Dia meniupkan semangat cinta akan negara. Melalui cara apa? Lagu. Okay. Contohnya, kamu pernah dengar lagu Malaysia Baru? Terbaik lagu Malaysia Baru. Tahun 60-an punya lagu. Kalau dengar tu rasa macam nak rasa nak goyang lah. Aduh. Menyesal lah aku cakap. Okay, baik. Okay. Kemudian. Aduh yai. Okay. Okay. Baik. Seterusnya. Lagu Malaysia Baru tak pernah dengar? Korang pernah tengok filem Zombie Kampung Pisang? Last kali tu. Itulah lagu dia. Tak apa, nanti kita tengok kemudian. Kemudian, kita lihat perjuangan golongan intelektual. Golongan intelektual ini, golongan bijak pandai yang berpendidikan agama. Peranan kaum muda. Ini peranan kaum muda. Menyalurkan idea melalui gerakan Islah. Agama Islam menjadi asas perjuangan dunia akhirat, cenderung kepada gerakan Islah semasa menuntut di Timur Tengah. Ni 3 orang ni ya. Tak. Dia orang sebenarnya, baik,
Fuzi tanya, diorang ni betul ke golongan muda? Okey, baik. Bagus soalan tu. Sebenarnya, diorang ni tak muda. Seriously, diorang tak muda sebenarnya. Tetapi, mereka membawa idea yang baru. Di mana idea itu adalah, dia kata apa tahu? Bahawa kehidupan mesti bergabung dengan agama. Idea tu yang muda. Agama bukan semata-mata solat ataupun sembahyang, baca Quran, lepas tu juga puasa, zakat. Bukan itu. Tetapi bekerja pun adalah tuntutan agama. Menoreh getah tuntutan agama. Berniaga tuntutan agama. Belajar tuntutan agama. So nak combine semua kehidupan dalam agama. Baru betul. Itu perjuangan kaum muda. I don't know about agama-agama lain lah, agama Hindu apa semua kan. But I think semua agama ingin menjadikan umatnya ataupun penganutnya menjadi orang-orang yang baik. Betul tak? Dan taat kepada agama. Betul tak Sushmita? Kan? Tak pernah lagi agama nak suruh jadi jahat. Tak pernah lagi. Jadi itulah sebenarnya ya. Jadi kalau lihat apa yang diorang buat ya, kaum muda ni, mereka telah menubuhkan ayah pin kot satu-satunya. Satu-satunya. Mungkinlah menubuhkan madrasah, sebarkan fahaman Islah, kesedaran kepentingan pendidikan madrasah telah ditubuhkan. Kesannya membawa kemajuan. Dia punya idea kaum muda ni iaitu nak bawa kemajuan dan pemodenan sikap dan pentafsiran terhadap Islam. Maksudnya apa? Islam ataupun agama jangan dibiarkan dalam kelompok sebagai sesuatu yang tradisional. No. Agama sebenarnya adalah dalam bentuk yang moden. Boleh dimodernkan. Okay? Boleh dimodernkan. Bukanlah maknanya ritual tu dimodernkan. Tidak. Tetapi pemikiran itu dimodernkan. Kalau dulu ceramah agama mesti pergi masjid. Sekarang kalau ceramah agama pakai Zoom pun boleh. Betul tak? Ceramah agama, kuliah agama pakai Zoom pun boleh. Maknanya modern. Dimodernkan. Itulah dia. Okay. Betul. So wanita diberi peluang belajar di madrasah, menyatukan rumpun-rumpun orang Melayu, majukan Islam melalui pentafsiran baru dan menggunakan saluran akhbar dan majalah. Seperti Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca dan juga Tunas Melayu. Itu tabligh, Diana. Itu tabligh. Ini contoh akhbar-akhbarnya. Akhbar Al-Imam lain. Akhbar Al-Imam, akhbar Neraca. Okay. Banyak akhbar-akhbar ni, okay, dia memuatkan tentang apa tahu? Nampak tak? Memuatkan perselisihan pendapat kaum muda dengan kaum tua tentang beberapa isu lah berkaitan agama. Itu berselisih pendapat akhbar Al-Imam ni. Begitu juga akhbar Neraca. Menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap penjajah barat dan mengkritik sikap dan mentaliti masyarakat pada waktu itu pada waktu itulah yang perlu dibangunkan melalui pendidikan dan tafsiran Islam yang lebih progresif. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Oleh kerana British dah lama memerintah tanah Melayu, penduduk-penduduk tanah Melayu ataupun orang Melayu, orang Cina, orang India yang tinggal di tanah Melayu menganggap apa tahu? Bahawa kita ni dah lama duduk di bawah British. Memang rasa-rasanya selamanya lah kita duduk di bawah British. Kita tak boleh memerintah negara kita ni. Mustahil. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dah 100 tahun. Kita yang 63 tahun ni pun orang kata apa dah mula rasa yakin. Ini kan pula rasa 100 tahun. 100 tahun. Kita yakin dengan pemerintahan negara kita sekarang kan. Kalau macam dulu, kita yakinlah bahawa British je yang mampu memerintah negara kita. Kita tak mampu nak memerintah. Apa buktinya? Tengoklah negara kita ni. Dah berapa ratus tahun di bawah British. Kita tak mampu nak tandingi diorang. Itu pemikiran yang apa? Yang ada pada orang-orang tempatan pada ketika itu. Nampak? Jadi pemikiran yang rasanya macam tak bolehlah, kita tak boleh lawanlah British. Jadi akhbar-akhbar inilah dia kejutkan.
Kita boleh lawan. Kita boleh lawan. Kita boleh lawan. Tapi bayangkanlah nak menukar pemikiran tu, okey, yang dah ada 100 tahun, nak tukar kepada daripada tak boleh kepada boleh. Senang ke? Susah. Susah. Contohnya macam nak berfikir bahawa selama 16 tahun bahawa Afif dengan Afiq ni sebenarnya adalah kembar. Kembar yang handsome. Kita tak boleh nak digest. Boleh ke? Betul ke? Tak boleh nak digest. Sebab rasanya macam, ya ke? Susah nak fikir. Susah. Contoh. Contoh. Jangan marah. Contoh. Okey. Baik. Gurau. Okey, baik. Kemudian kita lihat intelektual ataupun bijak pandai yang berpendidikan Inggeris yang datang daripada MCKK. Dia orang semua memang hebat-hebat lah. Rasanya sampai sekarang MCKK mengeluarkan pelajar-pelajar yang hebat-hebat lah. Kalau kita lihat tujuan asal untuk melatih anak bangsawan. MCKK sebenarnya sekolah yang tujuan dia untuk anak-anak bangsawan, iaitu anak-anak raja, anak-anak para pembesar untuk belajar kat sini tahu. Itu dulu. Okey, dah diserapkan dalam pentadbiran kerajaan. Tapi lepasan MCKK ni, maknanya pelajar-pelajar selepas MCKK ni akan menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak bagi mendapat pendidikan orang Melayu. Nampak tak? Suara mereka lebih jelas, lebih ampuh, lebih kuat. Sebab mereka lepasan tu. Ramai pakai tie MCKK hari Rabu. Oh ya ke? Gaduh ramai-ramai pakai tie MCKK. Serius lah Afif. Okey. Baik, kalau kita lihat tokoh MCKK, antara contoh tokoh MCKK iaitu Raja Chulan, kemudian Muhammad Yunus Abdullah, Raja Uda. Mereka ni semua dulu pegawai kerajaan. Mereka lah yang menuntut supaya British baiki taraf hidup dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Okey. Baik, Raja Chulan ni memang dia adalah anak raja ataupun anak Sultan Perak anak Sultan Perak. So kalau kamu lihat ada hotel nama Hotel Raja Chulan apa semua, itu mengambil sempena nama dia. Bukanlah dia yang buka, bukan. Tapi hotel tu mengambil nama dia. Okey. Ya. Baik. Kemudian ada akhbar, contoh-contoh akhbar seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya dan juga Utusan Melayu. Ya, Royal Chulan. Yes. Intelektual berpendidikan Melayu ada juga, iaitu daripada Maktab Perguruan Sultan Idris ini. Untuk apa? Lahirkan kesedaran bangsa melalui usaha-usaha berikut seperti peranan guru seperti O.T. Dusek, Abdul Hadi Hassan, Hadi Abdul Manan, Harun Aminur Rashid. Nama ni paling terkenal Baik. Harun Aminur Rashid, cikgu ada baca satu cerita. Dan Harun Aminur Rashid lah yang telah menulis sebuah novel yang bertajuk Panglima Awang. Dan Panglima Awang itulah yang digambarkan sebagai Jack Sparrow dalam Pirates of the Caribbean. Nampak? Harun Aminur Rashid inilah yang menulis buku Panglima Awang, iaitu dikatakan orang pertama yang mengelilingi dunia. Yang mengelilingi dunia. Awang bukan kartun tu ke? Tak, banyak lagi awang lain Okey. So buku-buku dia orang inilah yang meniupkan kesedaran kepada pelajar sehingga lahir tokoh, penulis dan juga nasionalis. Kemudian kewujudan pejabat karang mengarang diketuai oleh Zakbar. Okey, kewujudan pejabat boleh highlightkan ni pejabat karang mengarang diketuai oleh Zakbar. Okey, berjaya hasilkan buku berkualiti dan menjadi pembangkit mengasah bakat pelajar dalam membangkitkan nasionalisme. Antaranya Buyong Ada dan Abdul Hadi Hassan. Alright. Sikit lagi kita akan habiskan ini je dulu. Okey, sebab ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi. Tak larat dah korang nak tengok satu-satu ni. Okey, cikgu tahu korang pun dah tak larat dah sebenarnya. Ya, faham. Okey, faham. Okey. Baik.
So kita akan sikit je lagi. Okey, sikit je lagi. Jangan risau, sikit je lagi. Okey. Dan mengasah bakat pelajar. Okey, kita lihat satu lagi sebab-sebab nasionalisme iaitu kemasukan bahan-bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan Sultan Idris Training College menjadi taman ilmu mendedahkan pembaharuan dari negara luar. Dan kurikulum SITC menitik beratkan mata pelajaran sejarah. Ingat tu, mata pelajaran sejarah dan pendedahan keagungan Empayar Melayu di alam Melayu membangkitkan kesedaran kepada penuntutnya. Kemudian ada mata pelajaran anyaman dan kesihatan. Wow. Anyaman orang perempuan sukalah ni, anyam menganyam, dan juga kesihatan serta sukan. Ini juga penting dalam kurikulum di Maktab Perguruan Tunku Idris ini. Dan lahirlah pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo yang akhirnya melahirkan persatuan yang radikal, yang agresif, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Maksud radikal ni maksudnya adalah yang agresif. Oh ya ke? Apa ganyam menganyang pula? Anyam menganyam. Okey. Baik, cukup. Jangan tambah-tambah lagi. Perjuangan melalui penulisan kita akan sambung kemudian. Jangan sambung lagi. Kalau sambung lagi korang muntah. Okey, muntah. Okey. Baik. Ada sebarang soalan nak ditanyakan? Ada sebarang soalan ditanyakan tak?